Okey, tuan-tuan dan puan, kita sudah live di Facebook. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua peserta-peserta Winners Success Academy dan selamat datang ke Winners Knowledge modul yang keempat iaitu Why Not Marketing. Ya, sebelum tu saya ucapkan congratulations dan tahniah kepada anda semua ya kerana anda sudah mengikuti ya modul ini daripada modul 1 pada hari Isnin dan sampai hari ini modul keempat iaitu pada hari and untuk malam ini I just want to remind again bahawa that this training sebab kita broadcast ke Facebook juga bermakna kalau let's say untuk your downline atau your group yang miss training pada malam ni sebab kita faham sebab mungkin hari Khamis ada yang ada Yasin, baca Yasin ke apa kan, ada acara lain kan, ada maybe ada acara keluarga ataupun any other events kat luar, kita faham. So you boleh remind mereka untuk saksikan recordingnya yang ada di okay. So dia masih boleh tengok recording. Okay. And hari ini modul keempat, besok modul yang terakhir iaitu admin untuk member baru dan begitu sudah selesaikan 5 modul ini dan sudah serahkan demi homework, anda akan layak untuk ke fasa yang selanjutnya iaitu fasa Winners Development. Okay. So again, welcome. Bagaimana semangat anda pada malam ini, tuan-tuan dan puan? Okey, apakah anda masih semangat? Ini hari yang keempat. Anda masih berenergi? Anda masih semangat tak pada malam ini? Ya, kalau anda semangat, anda type dekat komen tu. Anda beritahu semua orang, saya semangat ya. Whether it's in Zoom or in Facebook. Okey, mari kita lihat siapa-siapa yang ada around ya tonight, hari Thursday ni. Okey, dekat Zoom juga ada ramai. Okey, ada siapa ni? Ada yang baru masuk. Oh, let me see. Yang baru masuk tadi ada. Okey, Puan Kamsia, Abang Rosli, Tuan Mukrim, Nur Atika, Roslina, Katie Osman, Syukri, Ahmad Ibrahim kan, Jamalia, Haifa. Okey, so every one of you, okay, all of you are really amazing, okay, for being in this training. Okay, jadi dengan itu, let's get on with the show. So malam ni modul keempat, Why Not Marketing. Okay, saya akan tampilkan seorang trainer yang saya kenal for very long already. Beliau seorang anak muda tapi walaupun dengan usia muda, beliau sangat-sangat bertauliah dalam industri network marketing ni. Dia sangat knowledgeable dalam industri network marketing dan beliau juga sering membuat Facebook Live ya. Dia sharing tentang aspek ataupun dia cerita tentang network marketing ya dalam Facebook Live-nya. So very knowledgeable person. Jadi dengan itu, saya harap anda sudah ready. Dengan itu, mari kita sama-sama kita sambut dan kita beri tepuk tangan gemuruh untuk Presidential Diamond Tuan Nizam Lokman. Silakan Nizam. Okey, terima kasih Tuan JID Ridwan Sadiq. Salam sejahtera dan selamat pagi Winners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan anda masih bersama kami untuk menonton Facebook Live Training pada minggu ini. Ya. Jadi seperti yang dikatakan, malam ini adalah training yang paling penting kerana malam ini merupakan training yang asas yang akan membentuk kefahaman anda dalam industri network marketing nanti. Alright, jadi tanpa membuang waktu, mari kita biar saya share screen sekejap supaya anda dapat melihat. Okay, alright. Baik. Jadi seperti saya katakan tadi, malam ini adalah training yang sangat penting kerana kita nak faham sebenarnya apakah industri network marketing ini. Maaf ya kalau anda terdengar suara. Okey, jadi kenapa bila kita cerita tentang network marketing ini adalah yang training yang penting? Sebab mungkin anda pernah menjalankan bisnes network marketing, mungkin anda yang baru, mungkin anda dah cuba beberapa company, syarikat dan sebagainya, tapi ada tetap di sini. Dan kemungkinan ada juga daripada anda yang pernah dengar, kata-kata negatif lah. Betul ke network marketing ni? Ini kan bisnes makcik-makcik lah, itulah, inilah. Tetapi hari ini saya nak kupaskan kenapa even the top successful people are recommending network marketing. Alright. Jadi kalau anda lihat di dalam sini, anda boleh lihat Robert Kiyosaki, Paul Pilzer, Richard Branson dan sebagainya. Right? Jadi mari kita terus langsung ke dalam topik training malam ini. Ya.
Okey. Ini adalah seorang pakar yang dinamakan John Milton Fogg. Dan John Milton Fogg ini telah menulis beberapa buku tentang network marketing, dan sehingga kan bila dia menceritakan tentang network marketing ini, katanya the only people who are not involved in network marketing are people who do not understand it. Now, what does that mean? Bererti kan kalau seseorang itu tidak involve dirinya dengan bidang network marketing, bukan kerana mereka tidak ada masa, bukan kerana mereka tidak ada wang, bukan kerana alasan itu, bukan kerana alasan ini, tetapi hanya mereka tidak faham. Sebab kalau kita dapat kupaskan ayat ini, kita boleh, anda boleh perhatikan bahawa kalau seseorang itu betul-betul faham dengan network marketing, dia akan involve dan membuat bidang ini dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu maksudnya. Dan mari kita kupaskan lagi sedikit sebanyak tentang industri ini sendiri, kerana bisnes ataupun bidang network marketing ini adalah bidang antara yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat di carta, kalau anda pergi Google ke, when you find out exactly how big the industry is, you will be very amazed sebab industri network marketing ini sendiri mengalahkan beberapa banyak industri yang lain. Industri gergasi-gergasi seperti movie industry, video gaming industry, dan bila kita lihat pada hari ini, sekarang ni lebih daripada 50 juta insan di dunia menceburi bidang network marketing. Dan bukan itu saja, kalau kita lihat penjualan, the growth of the network marketing industry itself, sekarang ini dah lebih 200 bilion jualan global dari network marketing itu sendiri. Dan kalau kita lihat di negara jiran kita iaitu di Malaysia, network marketing saja telah menghasilkan keuntungan 4.2 bilion ringgit di Malaysia yang lebih menguntungkan dari industri kelapa sawit. Jadi industri network marketing ni dia bukan industri yang kecil-kecil, dia sebenarnya industri yang besar. Ya, cuma mungkin kita tidak selidik, kan, kita tidak ambil tahu sedikit sebanyak exactly what it is, sebab tu kita tidak dapat mendengar. Walhal kalau kita lihat banyak buku yang menceritakan tentang network marketing. Sehingga kan kalau kita lihat di Amerika saja lebih daripada 500,000 manusia mencapai taraf milioner melalui network marketing. Dan mereka berkatakan ini jutawan senyap pasal tak ada orang tahu. Okay? Jadi inilah satu industri yang telah dapat membuktikan bahawa orang biasa seperti anda dan saya mendapat kejayaan luar biasa. Baik, sebelum saya lupa, saya ingin ingatkan kepada anda bahawa seperti training-training yang sebelumnya, kita pun ada homework ya untuk training malam ini. Jadi pastikan anda snapshot, anda ambil nota ya, supaya nanti bila ada homework, bila saya sampaikan homeworknya nanti senang untuk anda jawab soalan-soalan yang tersebut. Okey, baik. So, kita lihat. Ini saya nak share malam ni tentang satu cerita yang sangat menarik. Seorang yang kalau anda lihat di slide ni, seorang ini bernama Robert T. Kiyosaki. Dia seorang jutawan, he is a multi-millionaire, tetapi dia bukan jalankan bisnes marketing, tetapi dia menjalankan bisnes konvensional. In fact, to be exact, dia menjalankan bisnes property investment. Tetapi yang menghairankan ni, dia boleh sampai tulis buku tentang network marketing. Jadi ceritanya begini, satu hari itu dia memang dah terdengar tentang bidang network marketing back in the 1970 something, tetapi beliau tidak ambil endah. Right? Dia dengar sekali tapi dia bilang, oh this is not for me, lepas tu dia tinggalkan. Tetapi yang menariknya pada awal 2000, awal 2000, dia terlihat kawannya sendiri yang bernama Bill. Bill ni seorang businessman juga yang very successful. Yang dia hairan adalah dia melihat kawannya yang Bill ni buat network marketing. Jadi dia tanya dengan kawan Bill, dia bilang, kau kan dah kaya, kau kan dah berjaya. You own you have a very good amount of property yang you invest. Kenapa you nak sibuk-sibuk dengan bidang network marketing? Jadi Bill ni cerita dengan Robert Kiyosaki. Sebenarnya dia buat bisnes ni kerana apa tahu? Ada beberapa orang kawan dia yang nak belajar investment dengan Bill ni. Tetapi dia tahu investment yang dia kalau dia nak ajak kawan-kawan dia investment tu lebih memerlukan wang yang lebih daripada $100,000. So kawan-kawan dia pula tak ada duit.
So dia selidik apa cara yang baik untuk dia ajak kawan-kawan dia supaya have some money, have some cash flow supaya ke depan nanti baru buat investment. Sebab itu dia ternampak bidang network marketing, dan bila Robert Kiyosaki dengar kau buat network marketing, terus selama 3 tahun kalau tidak silap saya, dia selidik about network marketing. Sehingga kan dia bukan tulis satu, tetapi dia tulis 2 buku. Kalau anda boleh lihat, nah, 2 buku tentang network marketing. Boleh dapat tak buku ni? So the first one is The Business School, kan? Dan yang kedua ni adalah The Business of the 21st Century. Baik. Jadi these are the 2 books yang dia lakukan. Jadi bila yang dia publish, dan dia kata network marketing bukanlah sekadar bisnes, tetapi ia adalah satu revolusi, kerana pertama kali dalam sejarah pertama kali dalam sejarah dunia kini semua orang mempunyai peluang untuk menjadi mewah, kaya dan hidup gembira yang pada waktu dahulu kala hanya terkhas untuk segelintir manusia yang mampu membeli franchise dan membuka bisnes besar. Bermakna apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita lihat ni, katanya inilah satu revolusi. Revolution berarti sebelum ni kalau kita nak ada peluang untuk menjadi orang yang mewah, orang yang kaya, orang yang hidup gembira, kita perlu ada modal yang besar. Nak kena buka franchise, kena buka kilang. Tetapi dengannya business model network marketing ini, yang merupakan satu revolusi, orang-orang biasa seperti anda, seperti saya, hari ini kita dapat peluang untuk menjadi orang-orang yang mewah juga. Jadi kepada anda yang rasa hari inilah anda rasa benar-benar bersyukur, sila komen di Zoom ataupun di Facebook ini, saya syukur dengan peluang ini. Alright, so sila tuliskan. Baik. Jadi kalau tak dapat dinafikan lagi, memang kalau kita cerita tentang network marketing, banyak buku yang ada di pasaran. Anda sendiri boleh baca, anda sendiri boleh ambil lebih tahu exactly what is the network marketing industry and how professional the industry actually is, right? Kerana dia memang bisnes yang setaraf dunia. Baik. Maaf ya, saya punya komputer ni ada agak slow sikit. Okay. So, alright. Baik. Saya nak tanya kepada anda, okay? Bila anda menceburi dalam bidang network marketing ni, rasa-rasa anda mana yang penting? Why penting ataupun how yang penting? Saya nak anda komen di bawah ya, why atau how. Okay, so sila komen di bawah why atau how yang penting. Okay, kerana saya nak tahu di mana anda berada sekarang. Okay, dan pada masa yang sama saya ingin tanyakan anda satu soalan. Okay, kalau anda diberi peluang untuk memiliki sesuatu impian yang anda nak beli, mungkin contoh kereta mewah, kan, kereta ataupun rumah yang besar, kan. Saya nak anda komen juga what is it that you really want. Okay, what is it that you really want. Sebab ini ada berkaitan dengan why dengan how nanti. Sebab ramai orang suka tanya, macam mana nak buat bisnes ni, macam mana nak buat bisnes ni, pagi, petang, siang, malam dia punya pemikiran macam mana je nak buat bisnes ni. Baik, saya akan kupaskan mana yang sebenarnya lebih penting. Okay, so mari saya tengok dekat chat ni sekejap, siapa-siapa yang tulis. Okay, ada yang tulis why. Kita lihat di chat ni, Sohaimi, Liza Awang, why, Nurdin, why, Sohaimi, why, Azman, why. Berapa banyak why dah. Haifa, how. Oh, baru jumpa how. Hanifah Hamdar, why. Kanda, why, and how. Okay, kalau di Facebook, siapa lagi? Kita tengok di Facebook. Mana penting? Nora Shikin kata why penting. Kir kata how penting. Nora Shikin, okay. Mana ni? Liz Yusof Green, how penting. Why penting. Okay. Sekarang saya nak anda komen. Kalau anda diberi peluang untuk memiliki satu impian, right? Something yang anda nak beli. Okay, mungkin kereta Ferrari ke, mungkin rumah besar ke. Komen di bawah tu apa yang anda nak dan berapa harganya. Okay, komen apa yang anda nak dan berapa harganya. Contoh, impian anda nak beli Ferrari. Okay, so anda tulis di komen, Ferrari harga dia lebih kurang 1 juta Singapore dollar. Kalau Malaysia, tuliskan harganya. Okay,
So saya nampak sini Gira mana? Sorry. Gira Jima kata how, Sakina why and how, Zainal Latif kata why, how. Okay. Okay, ada yang kata Range Rover car. Range Rover car tu harganya berapa? Sila tuliskan. Maserati. Okay, Maserati harganya berapa? Sila tuliskan. BMW X7. Sila tuliskan harganya. Okay. Now, saya nak ada, okay, saya ambil satu contoh lah. Kita ambil contoh Maserati ya. Maserati boleh lah Maserati, Myvi baru 50k, Discovery RM 1.3 million. Oh, itu kereta apa tu kan dah? Discovery ni. Okay. Baik, saya ambil satu contoh ya. Saya lihat kat sini ada Hazman mengatakan Maserati. Okay, Maserati ni harganya berapa? Kalau kita ambil purata Singapore dollar mungkin lebih kurang 220,000, 300,000 mungkin. Tapi depending on the model lah kan. Baik, sekarang saya nak anda bayangkan, saya ambil contoh satu ni lah Maserati ni. 300,000, okay? Mungkin lebih. Alright. Baik, jadi anda bayangkan sekarang anda nak Maserati ni, betul? Anda suka dengan Maserati ni. Dan anda tahu Maserati ni harganya 300,000 dan I happen to have that Maserati, okay? Now, kerana anda kawan baik saya bilang dengan anda, okeylah baik, siapa namanya? Azman okay, Azman, okay, dia kata 800,000 ringgit Malaysia. Okay, baik, kita gunakan ringgit Malaysia, 800,000, baik. Jadi, saya ada Maserati ni dan anda mahukan Maserati, harganya 800,000 kan? Sekarang saya bilang, kerana anda kawan saya nak let go lah kereta ni dengan anda. Tapi saya tak nak jual 800,000 macam harga market tu. Saya nak lepaskan dengan anda hanya dengan RM80,000 saja. Tapi syaratnya anda harus keluarkan RM80,000 ini dalam masa 1 jam. Baik, sekarang saya nak anda, okay, mungkin ramai-ramai boleh bantu. Bayangkan anda tak ada RM80,000, tetapi anda nak sangat benda tu, apa yang anda akan lakukan untuk mendapat RM80,000 itu dalam masa 1 jam? Come on, komen di bawah. Right? So komen di bawah, apa yang anda boleh buat nak dapat RM80,000 ni. So kita lihat, okay. Sementara saya menunggu anda tulis jawapan itu, saya boleh baca-baca yang lain. Ada yang nak kereta Bentley, kereta Alphard, nak pergi Mekah buat haji, Alhamdulillah. Right, saya nak Ferrari bernilai 1 juta, okay. Okay, daripada siapa ni, Nur Rashikin Ismail, okay. Jadi sama juga, anda bayangkan apa yang anda boleh buat. So saya dah, ada yang dah start memberi jawapan. Kata Azman boleh buat crowdfunding, okay. Nasabuddin kata loan. Roziah kata networking, get crowdfunding, okay. Baik. Apa lagi? Ada lagi tak jawapan-jawapan? Okay, baik. Apa yang saya nak anda lihat di sini ya? Anda perasan tak ataupun tidak? Bila kemahuan anda itu kuat, caranya datang dengan sendiri. Sama juga bila anda menjalankan bisnes ini, bila kemahuan anda kuat, sebab anda kuat, dia punya how tu dah tak penting lagi. So, apa dah, main komputer ni sorry sikit lah, dia ada lagging sikit. Jadi yang saya nak sampaikan tu adalah why tu tidak penting, how tu tidak penting bila anda sudah tahu why anda usahakan sungguh-sungguh dalam network marketing ni. Ada orang dia menjalankan bisnes network marketing ni dan dia berjaya dalam bisnes network marketing hanya kerana dia sudah bosan dengan hidup susah. Ada orang sebab dia nak menjalankan bisnes network marketing ni kerana dia nak membahagikan kedua ibu bapanya. Ada orang dia nak buat network marketing ni kerana dia dia nak memberi satu dia nak wariskan sesuatu untuk anak-anak mereka. Right? Jadi dia punya why tu kuat. Jadi sama juga bila anda nak menjalankan bisnes network marketing, anda harus kuatkan sebab anda dan cara itu akan datang dengan sendirinya. Of course bila kita cerita dalam kumpulan winners ni memang kita ada cara-cara yang tertentu. Tetapi yang saya nak terapkan dengan anda adalah why anda harus lebih kuat daripada apa ataupun cara yang kita nak sampaikan. Baik, kita dive in lagi, kenapa anda perlu pilih network marketing? Right? Sebab ada orang kata, oh kita buat network marketing ni ialah kita pasalkan kita nak cari duit. Sekarang persoalannya adalah selain daripada network marketing, ada tak cara lain untuk mendapatkan wang ataupun duit ni?
banyak kan, ada anda boleh bekerja dan terserah doktor, guru, polis ataupun apa pekerjaan yang ada di sekarang ini. Anda boleh buka restoran, betul? Buka kedai, buka warung. Kalau ada modal yang besar, anda mungkin nak venture into membuka kilang, ya, buka gedung, conventional business, buka factory, import export, okay? Jangan jadi macam Piramli, dia import aja, export dia tak ada, right? So itu kalau anda ada modal yang besar. Kalau anda tidak ada modal yang besar, macam nak buka factory kan, yang perlukan berjutaan dolar, berjutaan ringgit, anda boleh mulakan franchise. Tapi nak buka franchise ni pun dah perlukan banyak wang, betul? Nah, kalau anda tak ada duit nak buka factory, beli franchise, ada tak cara lain nak buat duit? Boleh, apa salahnya? Kalau anda ada bakat seperti saya, ni Nizam Jackson. Okay, macam Michael Jackson, right? So sekali dia nyanyi, dia punya recording tu bila every country bila beli dia punya recording, dia punya wang tak berhenti. Okay, baik. Selain daripada bakat nyanyi, kalau tak ada juga, paling senang, inilah dia. Paling senang kahwin lah anak orang kaya kan. Tapi awak jangan ingat yang apa ni, yang muda-muda je boleh kahwin anak orang kaya tau. Saya tengok kadang-kadang ada yang dah berumur pun boleh kahwin anak orang kaya, betul. Okay, so jadi maksud saya tu, cara nak mendapatkan wang tu banyak. Okay, betul? Baik. Now, ini adalah satu rahsia yang dikupaskan oleh Robert T. Kiyosaki yang kita cerita tadi tu. Katanya, dalam banyak-banyak yang kita lakukan, kita tidak akan lari daripada 4 kuadran ini untuk mendapatkan wang. Alright? Kita ceritalah kita kerja kita kerja kerajaan contoh, ataupun kita kerja private, kita sebagai nurse, kita kerja tu, kita kerja ni. Dia bilang apa yang kita buat pun tak boleh lari daripada 4 ni. Okay? Yang dia panggil E, S, B and I. Jadi sebelah kiri E and S, sebelah kanan B and I. So dia ada left quadrant and right quadrant. Alright? So left quadrant ni adalah di bahagian employee quadrant and self-employed quadrant. Jadi bila kita lihat kita punya education system, kita telah dibesarkan untuk masuk ke dalam employee quadrant. Ada masalah tak untuk masuk employee quadrant? Sebenarnya tidak kan? Dan kita juga melihat sebenarnya tidak ada salah dengan pekerjaan. Ada orang berjaya pun dengan dalam bidang pekerjaan mereka kan, jadi manager, managing director dan sebagainya lah. Dan ada juga sesetengah daripada mereka, bila mereka dah penat bekerja dengan orang, dia nak buat bisnes sendiri lah, dia panggil self-employed kan. Mungkin dia nak jadi real estate agent, renovation contractor kan, yang sebagai self-employed bermakna dia bekerja sendiri. Dan S kategori ni dia ada pecahan yang lain, iaitu yang kedua adalah small business, bermakna buka bisnes kecil-kecilan, dan yang ketiga adalah specialist. Right? So the S quadrant tu ada 3 pecahan. Baik. Kalau kita lihat antara E quadrant dengan S quadrant, selalunya kuadran mana yang dapat penghasilan yang agak lebih sikit daripada kuadran yang lain? Dan tentunya yang S quadrant kan, mungkin anda juga pernah dengar orang-orang yang ada bisnes kecil-kecilan, dia boleh beli rumah besar, dia boleh beli kereta yang mewah kan. Yalah, even kalau kita baik di Singapura atau Malaysia pun, orang yang buka warung tu, anda tengok dia memanglah kerja dia penat, tapi bila dah habis penjualannya, anda tengok dia drive BMW, dia drive Mercedes. Jadi ada penghasilan yang banyak. Tapi ini yang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Kata Robert Kiyosaki, kuadran yang sebelah kiri ni, the E and the S, walaupun kalau contoh anda sebagai self-employed, walaupun anda membawa pendapatan $80,000 atau ringgit setiap bulan, tetap left quadrant tu dia panggil poor quadrant. Kelakar kan? Kenapa yang orang yang dalam S quadrant penghasilan dia banyak tetapi dia still kata quadrant miskin? Sorry, the left quadrant panggil quadrant miskin. Kenapa tu? Sebab the left quadrant katanya adalah quadrant yang di mana anda bekerja untuk wang. Anda harus gunakan tenaga anda untuk mendapatkan penghasilan. Dan the actual term is called linear income, di mana anda harus usaha untuk mendapatkan gaji, tak ada usaha, tak ada gaji. Ya, jadi baik sama ada anda seorang pekerja, baik pun anda seorang doktor,
even as a real estate agent seperti saya katakan tadi, yes, memang kita tahu ada real estate agent ni dia satu kali jual rumah dia dapat puluhan ribu kan. Tapi kalau anda fikir balik, kalau dia tak keluar untuk jual rumah, dia tak akan dapat penghasilan. Betul? Sama juga dengan orang yang mungkin ada warung, dia harus jaga warung dia baru dapat penghasilan. Kalau dia tak usahakan tu, dia tak dapat penghasilan. Dan ini yang dipanggil linear income. Jadi kalau kita nak ubah hidup tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan pindah daripada pekerjaan A ke pekerjaan B ke pekerjaan C, bukan. Okay, kerana it's still the same cycle. Kalau kita buat tu, kita tetap dalam kuadran yang sama, iaitu E kuadran. Jadi yang kita nak buat ni sekarang, kita nak pindah kuadran. Kita nak pindah kepada B kuadran, iaitu business owner. Dan bila kita dah pindah kepada business owner, baru kita turun yang kuadran yang kedua dipanggil investor. Ya. Dan apa bezanya between self-employed ataupun small business ni dengan the business owner? Okay, so the S and the B. Apa bezanya? Bezanya ada dalam beberapa perkara. Pertama, kata Robert Kiyosaki, kalau anda nak dalam kategori business owner, anda harus ada 500 pekerja bawah naungan anda. Okay. Kedua, dengan ada 500 pekerja itu, anda sudah ada sistem yang berjalan dengan sendirinya, di mana bisnes anda tidak perlukan anda lagi, tetapi bisnes itu akan sentiasa berjalan. Dan inilah yang dipanggil wang bekerja untuk anda. Malangnya, kuadran di sebelah kanan ini hanya 5% population dunia yang tahu rasio ini. Kebanyakan kita berada dalam 95% sebelah kuadran kiri. Nah, sekarang saya nak tanya dengan anda nak pilih mana? Anda nak pergi ke left quadrant atau right quadrant? Okay, so sila komen di bawah. Okay, so left or right quadrant. Baik, kalau kita nak pindah kepada B quadrant ni, apa cara yang kita boleh buat? Okay, so like the name suggests, business owner, anda kena ada buka kilang yang besar lah kan. Jadi kata Robert Kiyosaki, dalam buku Cash Flow Quadrant ni juga, dia katakan hanya 3 business model yang bila anda buat, anda termasuk dalam golongan B quadrant ni. Yang pertama, you have to start a conventional business. Okay, conventional business seperti buka kilang, buka gedung, bermakna buka syarikat yang besar dan dia perlukan modal yang besar. Kedua, kalau anda tidak ada modal sebanyak itu, buka franchise paling kurang. Okay, so di mana anda boleh beli McDonald, beli nama McDonald, anda boleh beli franchise KFC, dan sebagainya. Okay, dan yang menarik sekali, kata Robert Kiyosaki, kalau anda tak ada modal untuk buka kilang, buka franchise. Kalau tak ada modal buka franchise, katanya ada tinggal satu saja, just one more business model yang masuk ke dalam kategori B ni, iaitu network marketing. So, siapa daripada anda yang lebih merasakan bersyukur sangat diberi peluang ini, sila komen saya bersyukur dapat peluang ini. Okay? Baik. Nah, so bila kita cerita tentang passive income ni, apa sebenarnya passive income ya? Jadi, ini adalah satu analogi untuk senang anda memahami. So, contoh kalau anda pergi ke dapur sekarang ni, anda buka pipe, sekali pipe anda terus bocor, apa terjadi? Air akan terus mengalirkan. Sekarang bayangkan, instead of air yang mengalir, wang yang mengalir. Dan dia tak berhenti-henti, tak putus-putus. So that is passive income. Passive income itu adalah wang yang datang terus-menerus walaupun anda tidak usahakannya lagi. So berapa ramai daripada anda yang betul-betul nak passive income? Alright, so sila komen di bawah. Dan kenapa ini saya punya slide ni Okay. Baik. So, mana tadi saya kata? Oh, saya kata siapa daripada anda yang nak passive income? Sila komen passive income. Okay. Jadi kita tahu yang anda betul-betul nak. Saya nak, Kandau nak, Ramli nak. Okay. Sekarang kita nak pergi ke kenapa kita perlu ada passive income? Why? Kita tak perlu tengok slide ni lah, kan? Cabaran kehidupan masa ni kita tak perlu tengok ni. Kita tengok keadaan kita sekarang. Sekarang ni terjadi wabak COVID-19 dan berapa ramai daripada orang yang kita kenal is actually been affected dengan COVID-19 ni. Ramai kan? Dan mungkin ada juga daripada kenalan anda yang melihat
bahawa pengenalan anda ni dia ada gaji yang baik, kan, a very stable income, gaji besar, pekerjaan yang bagus. Tetapi kerana COVID-19 ni juga berapa ramai yang kita lihat kena buang kerja. So this is real, alright? So anda bayangkan kalau anda buat sesuatu supaya anda dapat prevent ataupun a preparation untuk anda supaya kalau anything happen, you have a backup plan or you have a second source of income. Dan itu yang kita nak. Ya, saya bukan suruh anda hari ini terus berhenti kerja, tak. Ramai orang buat network marketing kan secara part time, tetapi inilah preparation untuk masa depan anda. Kan? Setuju? Right? So this is the reason why anda perlu prepare yourself to have a passive income. Baik. Persoalan yang seterusnya yang saya nak tanya kepada anda adalah adakah anda pedagang waktu? Ya. Maksudnya itu bila untuk anda mencari uang, anda harus bekerja, anda harus luangkan masa untuk mendapatkan uang, betul? Jadi bila masa tu berjalan baru kita dapat penghasilan. Tetapi apa terjadi kalau masa tu berhenti? Bukan masa kita dalam dunia ni berhenti, bukan. Maksud saya tu, masa kita untuk mengusahakan dalam pekerjaan tu berhenti. What happens next? Problemnya apa tahu? Bila masa kita berhenti, bil tak berhenti. Bil rumah, bil elektrik, bil handphone, kita punya our daily expenses, our daily expenses seperti makan minum kita tu semua tak berhenti. Jadi dekat sini kita harus betul-betul reflect balik, adakah kita ni pedagang waktu dan perlu tak kita membuat sesuatu supaya kita tidak berdarah dengan waktu lagi. Alright? Baik. Seterusnya kita nak cerita tentang ni, kemewahan yang sebenar. This is very very interesting. Baik. Sini ada dua contoh kan tentang kemewahan yang sebenar. Apakah dalam pemahaman anda kemewahan yang sebenar itu? Kalau bahasa English dipanggil true wealth. So what is true wealth? Adakah ia harta kekayaan ataupun pendapatan yang berterusan? Mana satu? Okay, so sila komen baik di Facebook ataupun di Zoom supaya kita lihat apa yang anda rasakan. Okay, what do you think about which one is kemewahan sebenar? Baik, sementara itu kita lihat di sini. Kita harus tanya di soalan pada kita. Berapakah jumlah hari yang anda dapat bertahan jika anda diberhentikan kerja atau berniaga? Saya kasih satu senario ya. Okey, sebelum saya beri anda senario, saya nak tanya satu soalan. Saya hampir-hampir lupa. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada anda. Dalam kefahaman anda, apa itu mewah? Apa itu kaya? Alright, so maybe you can write it down dalam Zoom ataupun Facebook page. So apa dalam pemahaman anda maksud mewah dan kaya? Mewah tu apa? Kaya tu apa? Alright, so let's see kalau kita ada nampak sesiapa yang boleh yang komen. Mewah tu apa? Kaya tu apa? Sebab ramai orang dia kata, oh mewah dengan kaya sama je. Pasal kita tak mendalami kan tentang mewah dan kaya ni. Jadi memang rasanya nampak seakan-akan sama. Okay? So kita lihat, okay, ada dah start dah komen. So mewah tu ada duit yang tak habis pakai. Okay, daripada Kang Headway, okay. Kanda kata saya hanya nak mampu menolong orang memerlukan. Okay. Kang Headway kata kaya itu sementara sahaja. Liza Awang kata mewah itu membina aset. Azman kata kaya mempunyai apa yang dikehendaki, mewah mempunyai aset yang diwariskan. Okey. Mewah, ini Castello, dari Castello, mewah kebendaan kaya subjektif, boleh jadi kebendaan, boleh jadi kaya jiwa. Okey, baik. So hari ini saya nak give you the right definition between kaya and mewah. Okay, because this is the true definition. Selagi kita tak faham ni, selagi itu kita tak dapat menilaikan kenapa kita harus usahakan nak marketing sungguh-sungguh. Okay. Kalau anda boleh tulis ni ya. Kaya diukur
dengan wang. Bererti kalau saya memberi anda contoh, ada orang A dan orang B. Orang A ni dia penghasilan dia setiap bulan $30,000 ataupun $30,000 setiap bulan. Orang B ni penghasilan dia cuma $3,000 ataupun $3,000 setiap bulan. So kalau kita cerita balik tentang siapa lebih kaya, dah tentu A lah, betul? Kerana kaya diukur dengan wang. Tapi kalau kita nak lihat definisi mewah, mewah diukur dengan masa. Okay? Mewah itu diukur dengan masa. Bermakna kalau anda tak buat apa-apa, hari ini anda stop kalau anda bekerja sekarang, you stop. Kalau anda berniaga sekarang, anda stop. Kalau anda buat apa lagi yang untuk dapatkan wang, anda stop. Anda stop tu semua, tetapi wang tetap datang berterusan. Now that is mewah. So mewah diukur dengan masa. Jadi balik pada cerita tadi, kalau orang A ni, dia dapat penghasilan 30,000, tetapi dia kena kerja. Mungkin dia seorang managing director lah, kan? Gaji besar. So dia kena usaha, ataupun dia seorang pilot, dia kena fly dia punya airplane, baru dapat 30,000. Tetapi yang B ni, dia bukan pekerja. Dia bos. Dan dia mungkin dia beli satu tempat, dia sewakan tempat tu, dan dia dapat pasif 3,000 tiap bulan. Dan dia tak perlu buat apa-apa. Sekarang kalau kita perbandingkan mana yang mewah, A atau B? B. Kerana dia tak buat apa-apa, tetapi wang tetap datang mencarinya. So itulah definisi tentang kaya dan mewah. Alright, so siapa daripada anda hari pelajari sesuatu yang baru, sila komen saya. Right? Okay, baik. Sekarang saya akan kupaskan satu rahsia yang orang-orang kaya saja tahu, iaitu dipanggil kuasa of leveraging. Ya, kalau kita lihat di sini, bentuk sebarang struktur organisasi semuanya sama, kan? Oh, dua orang kata, kau buat marketing ni piramid lah. Okey, kita tengok siapa yang piramid sekarang. Kalau kita lihat dalam organisasi any organization, yang atas sekali siapa? Pastinya CEO, kan? Kemudian bawah CEO-nya dia adalah vice president, manager, supervisor dan sebagainya, betul? Kemudian yang paling ramai sekali di bawah-bawah adalah pekerja, kan? Baik, sekarang kita lihat ya. Ini struktur organisasi, a typical one, right? Di mana CEO satu orang, vice president mungkin lebih sikit, 10, 20 orang dan sebagainya, workers paling ramai orang lah. Tapi yang peliknya ni, kenapa bila hujung bulan piramid dia je boleh jadi terbalik? Awak pernah nampak tak piramid terbalik? Ni saya cerita ni, piramid terbalik. Macam mana piramid boleh jadi terbalik? Sebab bila hujung bulan, apa yang terjadi, CEO ni penghasilan dia jauh lebih besar daripada pekerja-pekerja yang kat bawah. Betul-betul tak? Sekarang saya nak tanya dengan anda, adil ke tidak? Adil ke tidak? Sekarang anda CEO dekat atas, kan? Lepas tu pekerja di bawah. Tetapi bila dapat gaji, CEO paling banyak, kita yang ramai-ramai ni dapat stotek net je. Adil ke tidak? Sebenarnya adil. Kenapa adil? Kerana kita yang pilih dekat bawah tu. Kita yang pilih menjadi pekerja, kita yang pilih menjadi manager, kita pilih menjadi supervisor, tapi kita tidak pernah pilih menjadi CEO. Dan macam mana CEO ni dia boleh dapat penghasilan yang banyak? Rasanya adalah dengan time leveraging, the power of leveraging. Kalau kita lihat, CEO pun kerja 8 jam. Betul ke CEO kerja 8 jam? Okeylah, ini kita cerita ambil CEO rajin lah, kan. CEO rajin ni dia kerja 8 jam. Jadi yang lain pun kerja 8 jam juga, kan. Jadi ada vice president, manager semua kerja 8 jam, anda pun kerja 8 jam. Jadi di bawah naungan dia tu mungkin ada 1,000 pekerja di bawah naungan dia. Tapi kalau kita lihat, setiap daripada mereka telah give that 8 hours every day, bererti CEO tu dia dah untung ribuan jam dalam satu hari tu saja.
Kalau dia ada 1,000 orang dalam organisasinya, bermakna dia telah untung 8,000 jam. Sebab tu walaupun dia kerja 8 jam, tapi dia gaji dia istilahnya 8,000 jam. Kerana dia memiliki aset, dia memiliki sistem. Alright? So inilah kuasa leveraging yang dulu kalanya hanya orang-orang kaya yang tahu. Tapi saya nak tanya kepada anda, bayangkan kalau anda pula boleh menjadi CEO. What happened? Baik, kita lihat bila anda menjalankan bisnes network marketing ni, saya faham ramai daripada anda, dulu saya pun mulakan secara part time, dan kita ambil contoh 1 hari 2 jam kita membuat bisnes ni, alright, kita fokus dengan bisnes ni. Jadi bermakna dalam 1 minggu tu ada dalam 10 jam. Okay, bermakna anda usahakan bisnes network marketing ni selama 10 jam. Alright. Kemudian anda memberi peluang ini kepada teman anda, kepada keluarga anda supaya dapat sama-sama hidup sihat, supaya sama-sama dapat hidup mewah. Dan anda beritahu kepada mereka, baik, kalau kita nak membina bisnes ni, kita buat benda yang sama, kita pun usahakan 10 jam setiap minggu. Baik, anda bayangkan anda sekarang sudah ada 3 people under your organization dan semua orang melapangkan 10 jam juga, berarti dalam 1 minggu anda dah dapat 30 jam. Kuasa leveraging, time leveraging. Dan bila mereka buat perkara yang sama, 3 orang ini pun memberi peluang kepada 3 orang yang lain dan anda sudah dapat untung berapa orang ni? 9 orang, dan kalau semua daripada mereka pun usahakan 10 jam, pada 1 minggu anda dapat 90 jam. Dan seterusnya. Okay? Bermakna sama tak kuasa anda dengan CEO tadi? Okay? Dan yang menariknya dalam business network marketing ni, kalau anda perhatikan, semua orang CEO. Kerana apa? Semua orang mempunyai kuasa yang sama untuk leverage masa. Okay? Jadi sebab itu anda jangan hairan bila anda lihat orang yang menjalankan business network marketing ni, walaupun dia buat part time, tetapi penghasilan dia boleh mengatasi kerja full time mereka. Dan ini telah banyak berlaku. Alright? Kerana rasanya di dalam konsep leveraging. Alright, ataupun kuasa menggandakan waktu. Okay, so siapa daripada anda yang nak kuasa leverage ni? So sila komen saya. Okay, so komen saya. Baik. Dan kenapa anda perlu leverage masa? Kerana simple aja. Masa kita terhad. Kita tidak kekal di muka bumi ini, kita tidak tahu bila kita akan pulang. Dan setiap masa yang kita lalui sekarang, kita tak boleh dapat balik. So kita dah dalam presentasi ni selama lebih kurang 40 minit. So just imagine this 40 minutes is already gone. Anda tidak akan dapat balik. So sebab itu anda perlu takluki masa dengan kuasa leveraging tadi. Alright? So a time wasted is life wasted. Kerana ini nyawa anda. Masa anda adalah hak anda. Masa adalah nyawa anda, right? Okay, so jadi pastikan anda buat bisnes ni sungguh-sungguh. Dan saya nak cerita tentang the magical power of one. Okay, what is this magical power of one? Baik, contoh bila anda menjalankan bisnes ni, alright? Ni saya ambil kisah Pak Ali lah. Okay, bukan Pak Ali yang dalam ni kalau sorry maaf banyak-banyak. Kalau ada yang nama Ali kat sini, saya minta maaf banyak-banyak. Pasal inilah kita selalu kasih example Ali. Tahu-tahu aja kita punya member pun nama Ali kat sini kan. Okay, so saya minta maaf dulu banyak-banyak. Ini satu contoh je. Dan ini bukan anda. Kalau anda yang bernama Ali ni bukan anda. Ini orang luar. Okay, orang luar. Okay, jadi balik pada contoh ni. Kita nak ajar Pak Ali bina business network marketing dan kita bilang dengan dia, Pak Ali, kita nak tunjuk awak cara dapat builder bonus lah. Builder bonus tapi paling kurang 3 orang lah kan dalam 1 bulan. Tapi Pak Ali ni dia cakap tapi dia tak buat kerja tu, dia cuma enroll 1 saja orang. Jadi kalau kita lihat di bulan pertama ni ada 2 ahli, betul? Okay. Kemudian pada bulan yang sama, kita bilang lagi dengan Pak Ali ni, Pak Ali, kita nak tolong Pak Ali dapat builder bonus. Builder bonus ni nak kena enroll 3 orang. Dia cakap, tapi dia enroll 1 orang juga. Kan? Jadi bulan kedua ni, Pak Ali enroll lagi 1. Lepas tu, yang dia punya success line 1 ni, dia pergi ikut contoh support line dia. Dia bukan nak pergi ikut buat builder bonus, dia enroll 1 juga. Okeylah, tak apalah. Jadi bulan kedua ada 4 ahli.
Bulan ketiga pun sama. Kita bilang Pak Ali, kita nak bantu Pak Ali capai benda bonus. Dia bilang Dia bukan enroll 3, dia enroll 1 juga. Okeylah, kita teruskan. Jadi Pak Ali enroll lagi 1 dan dia punya tim ni pula boleh ikut contoh Pak Ali. Jadi semua orang enroll seorang 1. Jadi kalau anda lihat di sini daripada 1, jadi 1.1 kan tadi bulan kedua. Jadi 1.1 ni yang 1 ni dia enroll lagi 1 jadi 1.2. Lepas tu yang 1.1 ni dia pun enroll lagi 1 jadi 1.1.1. Okay. Kemudian yang success line nombor 2 dia pun enroll 1. Pak Ali pun enroll 1. Jadi artinya setiap orang enroll 1 juga. Bulan keempat pun sama juga ceritanya. Sekarang saya nak tanya dengan anda, kan? Cuba teka kalau ini berterusan selama 12 bulan, iaitu 1 tahun, berapakah jumlah ahli dalam kumpulan Pak Ali? Okey, yang sudah tahu harap jangan jawab. Okey, yang tak tahu sila komen di bawah. Okey. Jadi sementara saya menunggu komen anda di bawah, kita lihat sedikit sebanyak pecahan dia. Jadi kalau kita lihat tadi pada bulan pertama ada 2 ahli, bulan kedua 4 ahli, bulan ketiga 8 ahli, bulan keempat 16 ahli, bulan kelima 32 ahli. Jadi bulan ke-6 jadi 64 ahli lah kan. Jadi sekarang saya nak tanya bulan ke-12 ni macam mana ni? Berapa ahli yang agak-agak? Tengok ada tak yang memberi jawapan? Okey. Baik. Kalau kita lihat bulan ke-12 ni kan jadi 4,000 ahli ya. 4,096 ahli. Macam mana tu? Ni, perkiraan dia. Kerana semua orang buat seorang 1, kan semua orang enroll seorang 1, semua orang buat kerja yang sama, tahu-tahu ni daripada 24 kali 2, 128 kali 2, 256 kali 2, by the time 1 tahun dapat 4,000 lebih. So this is the magical power of 1. This is what we call geometric progression. Okay. Jadi ramai orang bila mereka buat network marketing ni, dia cepat sangat putus asa. Dia ingat, alamak aku punya tim baru sikit lah. Dia tidak nampak kalau dia berterusan, ahli dia jauh lebih banyak daripada apa yang dia ada sekarang. Okay. Kerana ada kuasa geometric progression. Okay. Jadi jangan sekali-sekali anda cepat berputus asa. Baik. So that is what we call the geometric progression ataupun kalau bahasa saya lah, saya panggil ini kuasa kali gila. Betul, kuasa kali gila. Sebab saya pun pernah experience sendiri kan, daripada hanya 6 bulan ahli dalam organisasi itu berlipat kali ganda kerana kuasa yang samalah geometric progression ini. Jadi formula ilmu geometric progression dan teruskan selama sekurang-kurangnya 1 tahun dan anda sendiri akan dapat melihat keajaiban geometric progression ini ya. Jadi ingat business network marketing dia bukan sprinting, dia bukan terus nak pecut dapat, tak, it's a marathon business. Okay? Dan memang kalau kita lihat memang tahun pertama tu sebenarnya tahun belajar. Right? Anda nak belajar itu, nak belajar ini, nak kuatkan kemahiran anda dan anda perlu usahalah. Tetapi bila masa yang akan datang, tahun kedua, tahun ketiga, anda akan melihat usaha anda tu makin kurang tetapi penghasilan tu makin banyak. Saya kasih satu analogi yang senang untuk anda faham. Kita ikut sunnah alam. Kalau anda, contoh anda nak tanam benih durian. Anda tahu bila anda tanam hari ini, mustahil dia akan tumbuh besok, betul? Tetapi anda perlukan masa kan? Mungkin tahun pertama tu anda nak jaga, anda taruh baja, anda sirah pokok dan bila pokok tu dah mula membesar, anda jaganya lagi supaya tidak ada serangga dan sebagainya. Tetapi bila pokok durian ni, bila dia membesar, contoh lepas 5 tahun ataupun lepas 7 tahun, bila pokok durian telah membesar dan dia telah mendatangkan hasil, pertanyaan saya adalah berapa lama pokok durian itu akan tetap berhasil? Dia akan berhasil selama mungkin. Alright? Dan pada masa itu anda tak perlu nak jaga pokok tu, tetapi pokok durian itu akan akan berbuah tiap-tiap tahun. Jadi sama juga dalam bisnes marketing, itulah istilahnya, itulah analoginya ya. Baik. Tadi kita dah cerita tentang why network marketing. Okay, balik kepada slide yang pertama, kita cerita tentang John Wilberforce mengatakan the only people who are not involved in the network marketing are the people who do not understand. Baik, sekarang anda telah fahami
why network marketing, betul? So sekarang anda terangsang tak untuk menjalankan bisnes network marketing ini dengan sungguh-sungguh, right? So please comment saya, right? So kerana anda dah dapat ilmunya, anda dapat rasanya kenapa anda perlukan anda perlu usulkan network marketing. Yang utama sekali adalah kerana passive income. Okay, baik. Sekarang kalau kita cerita tentang network marketing, berapa banyak syarikat dalam golongan network marketing? Banyak kan? Kalau dalam Singapura, saya rasa dalam 2,000 syarikat. Malaysia mungkin lebih, 20 lebih ribu ataupun 30,000 syarikat network marketing. Tapi macam mana kita nak pilih yang terbaik? Sebab kalau kita pergi mana-mana seminar pun nanti semua cakap, oh saya punya company paling best, saya punya company number one. Okay? Baik, jadi dekat sini saya nak akan kupaskan 5 sebab kenapa for life. Right, baik. Saya ingin ingatkan sekali lagi, nanti ada homework, so make sure anda snapshot, tulis dan sebagainya. Okay, supaya nanti mudah untuk anda jawab soalan-soalannya. Baik. Yang pertama adalah syarikat. Okay, kalau kita lihat kan, syarikat for life ni, dan anda juga sudah dengar dalam hari yang pertama, hari Isnin, dalam New Entrepreneur Orientation yang dijalankan oleh Tuan Nizam, anda sendiri sudah lihat betapa kukuhnya syarikat for life ini, ya, yang ada pengalaman lebih daripada 20 tahun. Kita lihat foundernya David and Lisenby, mereka bukan calang-calang orang, mereka sendiri adalah saintis, mereka juga ada pengalaman dalam network marketing. Alright? And then kalau kita lihat dalam majalah-majalah dunia, banyak sekali majalah dunia yang even recommend that ataupun for life ni dipampang dalam majalah dunia, and it's a really credible industry. Okay, so pertama sebab for life adalah kita lihat latar belakang syarikat, okay, yang kukuh, yang stabil. Dan yang kedua, okay, sorry, before that, kalau anda masih bersama saya nak anda komen 1, okay, kerana ni sebab yang pertama, so komen 1. Okay, sebab yang kedua, kenapa for life, ya, dalam banyak-banyak marketing, kenapa for life? Yang kedua, tak lain tak bukan kerana produknya sendiri. Okay. Anda sudah dengar produk knowledge yang diutarakan daripada PD Syarizal pada hari Selasa, kan? Dan anda sendiri sudah menyaksikan transformator ni betapa jauh beza daripada vitamin, mineral dan herbs, kerana dia adalah molekul pendidik immune system. Okay, so kalau kita lihat daripada segi produk saja, kita dah tahu dia tidak ada tandingan. Kedua, dia highly consumable. Now, bila kita cerita tentang ada kaitannya, kenapa this is a very important quality, highly consumable. Sebab ada orang bila dia buat marketing, dia akan cakap, oh saya punya produk ini, saya punya produk itu, kan. Saya nak tanya dengan anda, produk seperti katil, is it a good product untuk dijalankan sebagai penjualan? It's a good product kan, katil, water filter, bantal, betul? Tetapi masalahnya, kalau anda dalam satu syarikat yang menjual bantal, katil, persoalannya bila customer anda nak beli lagi? Jadi jawapannya, mereka akan beli bila katil tu rosak, bila bantal tu dah rosak. Kan, tu berapa lama tu? Saya ada kenal orang 20 tahun lalu masih pakai katil yang sama lagi. Nak tunggu customer, the same customer beli katil bila nak game dah. Jadi it's a good product but not necessarily a good product for a network marketing business model. Okay, jadi bila kita lihat di sini di For Life ni, kita untung sangat. Produknya is a highly consumable product, di mana bila orang itu makan Transformactor, kita tahu bulan depan dia perlukan lagi. Dan this is the best business model supaya penghasilan anda di For Life ini stable, right? And of course kita lihat unique and patented. Kita cerita tentang the only molecule that can educate your immune system, right? Nothing can compare to that. So it's very very unique, dan For Life telah membeli hak cipta, bermakna tidak ada saingan. Okay. Jadi kalau anda masih bersama saya, sila komen 2, okay, di Facebook ataupun di Zoom ini. Baik. Sebab yang ketiga, okay, adalah compensation plan, okay, ataupun ada orang kata profit sharing. Kerana dalam kerja network marketing ni semua sama kan, kita nak membina network, kita membina organisasi, tetapi yang tak samanya adalah penghasilannya, kan? Kerja sama, saya makin botak sama, tetapi wang yang kita terima tu tak sama.
Kalau kita lihat di Amway akan offer distributornya sebanyak 25%. Bermakna profit sharing tu diberi kepada mereka 25.7%. Sekarang saya nak tanya, adil tak adil? Adil. Sebab tak ada orang yang memaksa mereka untuk join Amway kan. Tapi kalau tak suka dengan Amway, pergilah Synergy Worldwide. Synergy Worldwide ada 44%, Newski 39%, Maritime 41%, Usana 38%, Kebelah 35%. Jadi kita boleh buat pilihan kan, kita nak partner dengan syarikat yang mana. Kita nak partner dengan syarikat yang ada profit sharing besar ataupun profit sharing yang kurang. Okay. Jadi tapi saya nak saya kena reiterate this kita tunjukkan ni bukan kerana kita nak merendahkan syarikat lain, tidak. Kerana mereka syarikat-syarikat yang anda lihat ni semua syarikat yang bagus-bagus. Okay. Dan mereka juga melahirkan jutawan masing-masing. So it's a very good company. Tapi yang kita nak sampaikan adalah kita boleh buat pilihan, kita nak fast track ataupun tidak. Kalau kita diberi satu pilihan untuk nak berjalan daripada satu destinasi ke satu destinasi, kita nak berapa cepat? Tentunya kita nak yang terpantas lah, naik jet ke, kalau boleh naik roket kan. Jadi sama juga kalau kita nak capai impian, kita nak cari satu syarikat yang membayar kita besar supaya kita dapat impian kita dengan cepat. Sebab itu anda beruntung sangat kerana For Life membayar sebanyak 64%. Okay, so syukur. Alhamdulillah. Okay, jadi kalau anda masih bersama saya, sila komen 3. Okay, komen 3 ya. Baik, jadi itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah dengan kumpulan yang dinamakan Winners. Ya, anda mempunyai support system yang sangat-sangat kukuh. Dan kenapa kumpulan Winners ni adalah kumpulan yang tepat untuk anda? Kerana kumpulan Winners bukan saja melahirkan satu, bukan melahirkan dua, tetapi melahirkan 3 Platinum International Diamond di seluruh Asia. So bererti kita telah Winners sudah siapkan jalan di mana ada orang yang dah capai ke puncak. Tugas kita, anda dan saya, kita hanya perlu ikut sistem sahaja. Alright? So itu adalah sebab yang keempat. Jadi kalau anda masih bersama saya, sila komen 4. Dan sebelum itu saya ingin just to re-emphasize that kita harus patut-patut bersyukur kerana orang yang membawa peluang ini kepada anda dan saya tidak lain tidak bukan Platinum International Diamond Puan Syaridin, dan beliau ada di dalam training pada malam ini. Jadi sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada beliau kerana kalau tidak kerana beliau menyampaikan berita ini kepada keluarga, saudara mara, ia tidak akan sampai kepada kita juga. Jadi kita banyak-banyak bersyukur ya. Baik. Sebab yang kelima, okay, dan ni adalah sebab yang terakhir adalah timing. Timing tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa timing? Kalau kita lihat, kalau kita nak pilih sesuatu syarikat untuk menjalankan bisnes model, kita tak boleh pilih syarikat yang terlalu lama. Kerana kalau anda pilih satu syarikat yang dah terlalu lama, mungkin daripada syarikat yang kita senaraikan tadi, ramai orang sudah dalam syarikat itu, bermakna market itu has been saturated, ramai orang dah jadi jutawan, dan ramai orang dah ambil peluang itu. Saya kasih contohlah untuk senang faham. Kalau 20 tahun yang lalu ataupun 30 tahun yang lalu, anda diberi peluang untuk memasarkan komputer. Dengan baru hari ini anda diberi peluang untuk memasarkan komputer. Mana lebih baik? 30 tahun yang lalu ataupun sekarang? Yang pentingnya adalah dulu. Kalau sekarang anda baru nak rebut peluang memasarkan komputer, dah terlambat. Kerana ramai orang dah ambil peluang itu, ramai orang dah jadi jutawan. Jadi kita tinggal ambil yang belen-belen aja. Sama juga bila kita nak pilih syarikat ni, kita tak nak terlalu lama, tapi kita pun tak nak terlalu muda. Pasal yang terlalu muda ni, kalau syarikat yang terlalu muda sangat macam setahun, 2 tahun kan, dia belum tentu dia dapat bertahan dan bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain. Jadi kita nak in between, kita nak sesuatu yang kita tahu kalau kita tumpang gelombang ni, kita dapat hasilnya. Okay? Sebab itu kalau kita lihat dalam majalah Network Marketing Business Journal ni, saya tahu dia agak kecil tapi saya boleh bacakan. Industrial experts are predicting that For Life will be the next billion-dollar company in the MLM industry. Berarti syarikat For Life akan menjadi the next billion-dollar company. Nah, persoalan saya adalah
adakah syarikat for life itu sudah jejak billion dollar company per annum? Belum. Belum. Anda boleh Google, you can check, not yet. Yang menarik sekali, walaupun dia belum capai billion dollar company, tetapi for life telah melahirkan 100 jutawan satu dunia. So just imagine, you are in the right time frame, dan bila anda ikut, anda tumpang gelombang ini, anda pasti dapat hasilnya. Right? So timing main peranan. Right. So the immune system revolution is now. Okay. So I don't have to explain that in further detail because anda sendiri lihat apa yang terjadi sekarang. Sebab itu pada bulan Mac, bulan April yang lalu, walaupun ramai orang diberhentikan kerja, a lot of company shut down, tetapi for life tengah naik. So persoalannya adalah, adakah anda mau tumpang dengan gelombang ini ataupun tidak? Okay. Baik. Jadi itu adalah sebab, 5 sebab yang kenapa anda harus pilih for life. Okay. Baik. Kita buat recap sekali lagi apa 5 sebab-sebab itu ya. Yang pertama adalah syarikat. Okay. Yang kedua adalah produk. Yang ketiga adalah compensation plan. Yang keempat adalah support system dan kelima adalah training. So inilah 5 sebab yang anda harus lihat betul-betul kenapa anda harus pilih for life. Dan percayalah kata saya, dalam bila anda menjalankan business network marketing ni, pastinya akan ada saja orang yang akan approach anda dan bilang dengan anda, aku pun ada opportunity yang lain. pasti, okay? Tapi anda gini, anda lihat kepada 5 sebab ni. Sebab anda pilih sesuatu syarikat, anda tengok 5 sebab ni. Dan anda compare 5 sebab daripada syarikat for life dan 5 sebab daripada syarikat yang lain. Okay, the same element lah maksud saya, the same element. Saya akan jamin dengan anda tidak akan dapat jumpa elemen yang sama yang apa anda akan dapat dengan for life. Baik dari segi syarikat, mungkin syarikat mungkin ada yang baik, tapi kalau daripada segi produk, compensation plan, support dengan timing ni, memang tak dapat lawan. Baik, jadi itu 5 sebab untuk memastikan anda boleh berjaya dalam bidang network marketing dan dengan for life. Yang tinggal hanyalah anda. Okay? Anda harus kuatkan diri anda supaya anda juga boleh membuktikan anda boleh berjaya di sini. Okay? Jadi ini adalah 3 prinsip kemewahan yang diutarakan oleh J. Paul Getty. Katanya kalau anda hendak menjadi mewah, ada 3 elemen yang anda perlu ada. Yang pertama, anda harus menjadi bos sendiri. Yang kedua, anda harus leverage masa, dan yang ketiga anda harus memiliki unique and highly consumable product. Jadi kita beruntung sangat bila anda dalam for life ini terus anda ada 3 elemen ni. Okay? Dan selainnya kita nak juga cerita tentang 7 musuh utama kejayaan. Sebab kita nak bila kita nak memperjuangkan bisnes ini untuk impian anda, anda pun harus tahu siapa yang musuh yang akan datang. Betul? So, kita nak kena tahulah musuh-musuh ni siapa. Jadi 7 musuh ni utama kejayaan adalah, yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang negatif. Berarti mereka bukan nak mendorong anda untuk mencapai impian, tetapi mereka akan menarik anda. Anda harus berhati-hati dengan orang lain. Kadang-kadang maaf kata orang-orang ini adalah orang-orang yang terdekat anda, orang-orang yang anda sayang. Jadi bukan maksudnya kita nak tinggalkan keluarga kita, tidak. Tetapi kita ubah kita punya fokus. Kalau ada daripada teman kita ke keluarga kita yang menarik kita ke bawah, kita sekarang mula fokus pergaulan kita dengan orang-orang yang lebih positif. Okay? Dan di Winners ni anda sendiri dapat menyaksikan berapa ramai orang yang positif dalam ruangan ini. Okay. Kedua, merasa selesa dengan keadaan hidup. Kerana bila kita dah selesa, kita dah jadi complacent. Bila dah jadi complacent, kita dah tak mula nak buat kerja. Okay? So ini adalah musuh yang kedua. Musuh yang ketiga adalah tidak bertindak setiap hari. Alright? So kita selalu cerita tentang istiqamah. Alright? Consistent. Baik dalam agama maupun bisnes, semua ceritanya balik kepada konsistensi. Right? And berapa kerap yang anda boleh stay konsisten. Anda tak perlu nak fikir tentang buat sesuatu yang besar. Tak perlu. Anda cuma fokus satu aktiviti yang kecil tetapi dia berterusan. Okay? Keempat, banyak membuang masa. Ini banyak terjadi.
kalau kita lihat leader-leader kita, platinum kita kan, katanya kalau ada TV tu pergi buang. Kerana TV tu dia menarik perhatian kita. Okay, bukan. Jadi kadang-kadang bila kita balik daripada kerja, kita luangkan masa berapa jam kita luangkan masa untuk lihat menonton TV tu. Dan study has shown kalau tidak silap saya, ini study daripada Russia, dia membuat perbandingan. Okay? Kalau anda gabungkan masa anda untuk menonton TV, anda akan meluangkan masa 10 tahun dalam hayat anda. Okay? Kemudian study lagi satu, dia nak tengok kalau seseorang itu berjaya daripada bawah, daripada nol kata Indonesia, daripada bawah, daripada kosong, tetapi dia boleh menjadi jutawan, how many years yang they actually spend. Dan kajian menunjukkan orang itu akan spend 10 years of his lifetime to become a millionaire. Jadi dekat situ kita dah boleh faham. Masa itu dia antara dua. Antara dia, kalau kita menggunakan masa kita dengan betul, dia dapat membawa kita ke satu destinasi yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tidak menggunakan masa kita dengan betul, dia akan menarik kita ke bawah. Right? So, itu musuh yang keempat. Musuh yang kelima adalah bimbang pada sangkaan orang. Macam mana ya orang ni kalau tak nak lah, orang tu kalau tak nak. Jangan. Nasihat saya jangan. Sebab itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah sampaikan berita baik ni kepada keluarga dan teman kita. Right? Dan kadang-kadang orang yang kita sangka tak boleh berjaya, dialah yang berjaya nanti. Right? So never ever sangka bimbang dengan sangkaan orang. Right? Yang keenam adalah suka bertanggung. Kalau kita apa yang kita boleh buat hari ini, buat hari ini. Kalau kita tak buat, nanti kita cakap nantilah. Jadi dia tu punya nantilah tu, daripada nanti boleh jadi besok, jadi lusa, jadi minggu depan, jadi bulan depan, jadi tahun depan, last sekali bertahun-tahun pun hidup kita tidak berubah. Right? Dan musuh yang paling utara sekali adalah takut gagal. Right? So jangan takut dengan kegagalan. Baik. Kuatkan kemahuan anda. Kita balik pada cerita tadi tentang why kita. Right? So kuatkan kemahuan tu. Saya bila lihat ayat ni, saya selalu teringat tentang Les Brown. Okay? Maybe some of you mungkin kenal dengan Les Brown. He is a motivational speaker. Dan dia punya signature words is, you must be hungry. Anda harus, kalau direct translation, Anda harus lapar. Tetapi maksudnya tu, Anda harus ada kemahuan yang membara. Right? Dan kemahuan yang membara ni, dia bermula dengan minda. Dia bermula dari sini saja. Dia tak perlu dengan kata-kata, dia tidak perlu dengan any action. Dia mula dari sini dulu. Apa yang anda inginkan? Why do you want to do the business very, very seriously? So kuatkan dekat sini. Dan bila anda kuatkan di sini, jangan sekali-sekali anda bertolak ansur dengan kemahuan anda. Right? So sentiasa cari jalan untuk kuatkan kemahuan itu. Mungkin some of the tips yang saya dapat from some motivational speaker, you can actually record yourself, kan? Anda record diri anda dan anda bilang, hey, contoh, hey Nizam, kau pasti berjaya dengan bisnes ini kerana engkau bla 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 bla. So talk about why, apa kemahuan itu atau apa sebab itu. So look at self, record yourself dalam video itu. Jadi kalau bila-bila masa nanti bila anda kadang-kadang kita rasa complacent kan, tengok balik video itu. Tengok balik video itu kerana istilahnya anda sedang tegur diri anda sendiri. Hey, kita kena buat sesuatu di depan kita, right? So cari sesuatu. Itu satu teknik yang saya boleh kongsi dengan anda untuk kuatkan lagi kemahuan itu. Okay? Baik. Jadi cabaran itu adalah sahabat. Jadi jangan-jangan kita ingat, kita lalui, saya faham mungkin ada daripada anda dah menjalankan bisnes ini dan mungkin belum dapat resultnya kan. Mungkin ada cabaran-cabaran yang menghalang anda. But look at that cabaran ataupun look at the challenges as an opportunity. Kerana semua orang akan lalui cabaran. Kata Jim Rohn, you cannot grow without challenges. You need gravity to fly. Okay? So artinya bila ada sesuatu cabaran, kalau orang yang gagal, dia akan melihat cabaran itu sebagai tembok halangan. Tapi orang yang ada mindset untuk berjaya, dia akan lihat cabaran itu sebagai batu loncatan. Kerana dari situ dia akan lebih kuat, dia akan lebih tabah, dia akan lebih
dia dapat inspire diri dia dapat inspire the people around dia. Okay, so setiap cabaran ada hikmahnya. Okay, baik. Besi tidak akan menjadi besi waja sebelum menjalani ujian api yang terpanas. Ini best ni. Besi waja, okay, besi waja is stainless steel. Okay, pada yang tak tahu, dulu waktu saya baru-baru saya pun tak tahu juga apa ni besi waja. So stainless steel. Stainless steel ni untuk dia menjadi stainless steel supaya dia tidak karat kan. Dia kena masuk dalam cecair panas, dia kena ketuk. Masuk dalam cecair panas, dia kena ketuk. Dia kena repeat proses tu berulang-ulang kali sampai dia jadi stainless steel. Jadi sama juga bila anda menjalankan bisnes ni, memang ada ujian tapi anda bangkit dan terus bangkit. It's not about how many times you fall, it's about how many times you can pick yourself up. Okay, baik. Jadi kejayaan itu bukanlah nasib. Kalau kita lihat leader-leader kita yang hebat-hebat, mereka mencapai satu kejayaan yang luar biasa. Dia bukan nasib, tetapi kerana pilihan dia, pilihan dengan sikapnya. Okay. Mungkin anda pun tahu ada, there's this very cliche punya cliche punya words lah ataupun phrase, di mana kalau anda ambil letter A sebagai 1 point, letter B 2 point, letter C 3 point, sampai Z kan 26 point. Jadi bila anda huruf susun ayat seperti knowledge, jadi berapa persen? Anda susun ayat seperti intelligent, berapa persen? Tapi bila anda susun attitude, dia become 100%. And it's not a coincidence, okay? Sikap itu akan menentukan kejayaan anda. Jadi maka kejayaan itu bukanlah nasib, tetapi pilihan. Jadi sentiasa cari jalan untuk membina keyakinan diri anda. You have to start believing in yourself, okay? Kerana kalau tidak ada orang yang percaya dengan anda, siapa lagi? Right? Ada lagi tak? Saya rasa macam ada lagi. Okay. So again and again, saya ingin reiterate, kuatkan sebab-sebab anda. Okay? Kenapa anda nak berjaya di dalam bisnes network marketing ini? Okay? Dan banyak-banyak bersabar kerana tahun pertama adalah tahun belajar. Ramai orang cuba nak cari magic formula, lepas 1 bulan tak jadi, buat lain. No, it doesn't work that way. Okay? Dia perlukan masa. Dan bila anda berikan dia masa, you have to be fair to yourself and this opportunity. Kan? So bila anda berikan masa 2-3 tahun, anda pasti dapat melihat kejayaan yang cemerlang. Right? So jangan sekali berputus asa. Yang tidak mempunyai daya kesabaran tidak akan berjaya dengan marketing. Right? So we have come to the end of the session. Okay, jadi homework pada untuk malam ini, sesi Winners Knowledge 4 ni adalah nyatakan 5 sebab mengapa pilih for life. Okay. Alright, so pastikan anda hantar jawapan anda kepada leader anda yang aktif. Okay, Presidential Diamond, International Diamond, GID and above. Okay, so inilah homeworknya pada malam ini. And I hope that apa yang saya sampaikan ini dapat memberi inspirasi dan lebih pemahaman untuk diri anda. Dan kalau ada sekiranya ada, if I do something wrong, kalau ada sekiranya yang kekurangan daripada saya ingin minta maaf. Yang kurang itu daripada saya, yang selebihnya itu yang baik semua daripada Allah Ta'ala, insyaAllah. Okay, so saya kembalikan kepada host kita, Gold International Diamond, Tuan Ridwan Sadiq. Okay. Sorry. Okay, thank you very much Presidential Diamond Nizam Lokman, ya tuan-tuan, mari kita sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada trainer kita pada malam ini, ya, Presidential Diamond Nizam Lokman. Nizam, thank you very much for your training tonight. Okay, so why not marketing? I really love this subject lah, because pada saya ni modul yang sangat penting. It's about our belief system in this industry. Like for example, even saya sendiri dulu, saya tak pandang industri ni, okay, tapi maybe I can just share with all of you. One of the reasons why saya betul-betul open up dengan this industry kan, is that I dapat tahu bahawa banyak Ivy League graduates yang sudah mula menceburi dalam bidang network marketing. Okay, so Ivy League tu apa? Ivy League tu adalah
universiti-universiti yang top seperti Princeton, Yale, Harvard, all the smartest students, all the brightest students yang masuk ke universiti ini, and they themselves are doing network marketing, and some of them doing network marketing today. So for me that was itu seperti satu tamparan lah. Okay, so network marketing dia bukan hari ini network marketing dia bukan macam zaman 70-an 80-an network marketing. Okay, hari ini network marketing even professionals are getting involved, even graduates are getting involved. So kita harus berasa sangat-sangat bangga yang kita sudah berada dalam network marketing, iaitu business of the 21st century. Okay, baik, dengan itu mungkin kita akan agihkan sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Okay, jadi bagi tuan-tuan dan puan, peserta-peserta WSA yang ada dalam Zoom dan juga di Facebook, okay, kalau anda ingin bertanya, anda boleh type di ruang komen, okay, in the comment section anda boleh type, even in the Facebook in the comment section anda boleh type. Kalau let's say anda ingin bertanya tentang training pada malam ini tapi dengan syarat you tak boleh tanya yang pertanyaan homework tadi. Okay, you kena tanya benda lain. Okay, itu tak boleh, itu dah kira cheating. Okay, alright, so macam mana? Any questions from kita punya peserta semua? Kalau ada, you can let me just open up, buka lagi Facebook. Tadi dia keluar tapi dia hilang sekejap. Okay, alright, so ramai dekat Facebook ni. Ada Muhammad Khair Sulaiman, ada Muhammad Khair Rahman, ada Muhammad Najib, Sofia, Rahmat Lazim, Ishak Fatah, Zaki MJ, Faizal Iqbal, International Diamond, Bapak Soleh Batam. Bapak Soleh Batam okay. Alright, and in Zoom we have all these wonderful participants yang masih kat dalam. Okay, now I think I'm starting to see the first question sekarang ni oleh Haifa. Maaf Tuan Ridwan. Tanya dia pada saya pula. Okay, maaf Tuan Ridwan, kalau nak tanya tentang modul semalam boleh tak? Terlupa nak tanya semalam. Okay, modul semalam ialah ini kan marketing plan. Okay, so silakan kalau nak tanya. Silakan Haifa. Kita tunggu pertanyaan daripada Haifa, tapi sementara itu bagi anda tuan-tuan dan puan yang masih berada dalam Zoom ini, okay, kalau let's say you ada sesuatu yang you nak tanya dengan kita, okay, jangan segan, jangan malu. Okay, anda boleh tanya, anda hanya perlu type di comment section dan kita akan cuba menjawab anda. Okay. Alright, daripada Ramli Lee, berapa lama For Life bertapak di Malaysia? Okay, Nizam, I forward to you. Okay. So berapa lama yang For Life bertapak di Malaysia ya? Jadi For Life ni bertapak di Malaysia dengan Singapura actually at the same time pada tahun 2004. So that means it's already 16 years and going really, really strong. So I think that's a very direct question. Alright, so since 2004 tu je. Okay, from Haifa, actually nak tanya, point credit yang kita kumpul sepanjang pembelian produk ada expiry tak? I think it's 1 year kan, kalau tak salah. I've never been asked this question before. Tapi Haifa, what I can do is if you can just personal message me your contact number, what I'll do is I'll find out from the company. Because what happen is usually apa tahu Haifa is that product credit ni sebelum dia expire kita dah redeem dah. Okay, and if I'm not wrong within 1 year tu masih boleh pakai lagi. Okay, alright. And that's why usually kita tak tanya pun bila expiry-nya. Okay, maybe if let's say anyone yang tahu whether ada expiry, you can also contribute your answer kat sini Okay, alright. Liza Awang, how to encourage millennials to do network marketing? Nizam. Okay, that is actually a very, very interesting question. How to encourage millennials to do network marketing? But actually, it doesn't only apply to millennial. Basically, okay, this is how you, if you want to do it right, this is the way to do it. Look at how you can actually solve people's problem. Okay, so I know it's going to be like very solve people problem, but if you want to encourage millennials to do it, you have to anda harus tanya dengan mereka exactly apa yang dia nak.
Okay, so biar dia memberi jawapan itu, mungkin ialah kalau millennials ni dia nak mungkin bagi dia belum nak tengok sihat dulu kan, tetapi dia nak tengok cara dapat penghasilan dan sebagainya kan. Dan anda approach this millennial ni dengan cara, okay, what if I can show you, okay, since you want this, what if I can show you a way to get what you want? Does it make sense? So you position yourself that you can actually solve apa yang dia looking for. And I mean, pengalaman saya bukan, I mean, for me lah, if you ask me, I would prefer to have a slightly older age group kerana mereka lebih pengalaman, mereka lebih matang, and I mean, it's easier to talk to people who are in the older category lah. Okay, alright. So thank you very much, Nizam, for your answer. Okay, so siapa ni tadi yang tanya Haifa, is it? I don't know. Okay, it's flooded already. Oh, from Liza Awang. Okay, sorry, from Liza Awang. Okay, so I hope that answers your question. Okay, so from Nordin, Tuan Ridwan, any update about Ahmad Ibrahim's question pasal rapid reward tu? Okay, so rapid reward will be given next month if you guys understand what I'm talking about. Semalam yang Ahmad Ibrahim punya question, kalau orang tu baru join and then dia sign up orang, bila dapat rapid reward, it will be the next month dia start dapat rapid reward tu. Okay. Okay, and then okay, yep. So a few participants here are contributing answers about yang pasal expiry credit point. So apparently most of them are saying that the mere expiry is 1 year. Okay, and daripada siapa ni, someone mentioned that in the invoice it stated from NSY iPhone. NSY iPhone said that it's written in the invoice yang point tu akan expire soon. Okay. And then another person saying no expiry date as long as account is active. Okay. But usually kan credit points ni even before 1 year kan, most of the time you will use up the points already. You redeem. Okay. Okay. So alright. Okay, Nizam from Tuan Nizam Saifuddin, is maximum 1000 LP can be kept. So is this a question or a statement? Tuan Nizam, maybe you would like to elaborate? If whether that one is a question or a statement. Oh, he says answer. Oh, it's an answer. Maximum of 1000 point yang boleh disimpan dalam your account Okay. Alright, so thank you very much Presidential Lyman, Tuan Nizam, for your contribution. Okay. Alright. So I guess that's all. So homework, just to remind again untuk homework malam ini, begitu you dah answer all the questions, answer the question kan, then you submit kepada you punya active leader, iaitu yang peringkat PD atau ID. Okay, then only then for tomorrow night there will be one last module. Okay, tomorrow night don't forget one last module, iaitu module administration untuk member-member baru. Okay, so tomorrow's training anda akan pelajari macam mana nak sign up member baru, using the website or using the My4Life or using the app ataupun using email, and then a lot of hal-hal administrasi lah that you akan belajar besok. So make sure that you don't miss this training. Just one more module, one more night, okay? And tomorrow night after you attend the module and then you dah serahkan homework kan, then you dah graduate daripada Winners Knowledge punya phase dalam Winners Success Academy. Okay? Alright, so again, thank you very much everyone, and thank you very much to our trainer, Tuan Nizam Lokman. Okay, then we will see you tomorrow night. Jangan lupa. Okay? Right, dengan itu, bye-bye dan Assalamualaikum.